Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari tata cara pengurusan jenazah perempuan. Antara perkara yang akan kita terokai adalah adab-adab sebelum dan selepas roh keluar, tata cara memandikan jenazah, tata cara mengkafankan jenazah, tata cara solat jenazah dan adab pengebumian jenazah. Adab-adab sebelum dan selepas roh keluar. Pertama sekali, kita akan mulakan bacaan Yasin kepada orang yang sedang nazak. Yang kedua, air diberikan kepada si nazak. Ketiga, waris digalakkan untuk membimbing ucapan syahadah kepada si nazak. Setelah jenazah menghembuskan nafas terakhir, mata jenazah ditutup sambil disunatkan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah sekaligus membaca lafaz istirja iaitu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seterusnya, letakkan pemberat di atas mata jenazah. Kemudian, jenazah diurut bagi melembutkan sendi-sendinya. Selepas itu, letakkan pemberat di atas perut jenazah. Kemudian, jenazah akan diikat dagunya ke kepalanya dengan kain atau tali supaya mulutnya tidak ternganga dan tidak dimasuki oleh binatang kecil dan lain-lain. Akhir sekali, kaki jenazah diikatkan. Tata cara mandikan jenazah. Antara kelengkapan pengurusan jenazah adalah seperti berikut. Yang pertama, pakaian mayat hendaklah ditanggalkan dan diganti dengan kain basahan dan jenazah juga hendaklah dibaringkan di atas kepingan papan yang lebar dan tinggi seperti meja. Yang kedua, air yang digunakan adalah air masin atau air tawar yang sejuk. Kemudian, alihkan pemberat dan segala tali yang mengikat mayat. Kemudian, basuh kemaluan dan dubur jenazah dengan kain bersih dan bersihkan juga gigi dengan kayu sugi. Kemudian mata, lubang hidung dan kedua belah telinganya dengan kain serta kekotoran di bawah kukunya dengan sesuatu benda seperti lidi. Kemudian, mayat diangkat sedikit dan diurut perutnya berkali-kali dan ditekan dengan lembut bagi mengeluarkan najisnya sambil membaca Nawaitul wuzla lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Seterusnya, ratakan air ke seluruh badan jenazah 3 kali sambil membaca Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Badan jenazah juga dibaringkan ke arah lambung kirinya dan menjirus air ke seluruh bahagian lambung kirinya sebanyak 3 kali sambil membaca Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Selepas itu, badan jenazah dibaringkan ke arah lambung kanannya dan menjirus air ke seluruh bahagian lambung kanannya sebanyak 3 kali sambil membaca Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ulangi perkara ini dengan air sabun juga. Bilas dengan air mutlak diikuti dengan air kapur barus dan diulangi dengan air mutlak. 3 langkah ini perlu dilakukan sambil membaca lafaz Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Seterusnya, mayat itu hendaklah diwudukkan sebelum dan selepas dimandikan. Lafaz niatnya, Nawaitul wudu'a lihadzal mayyitati lillahi ta'ala. Sambil berwuduk, perlulah membaca Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Sebelum berakhirnya tata cara memandikan jenazah, haruslah menukarkan kain mandian jenazah kepada kain baharu yang bersih dan suci dari segala kekotoran. Tata cara mengkafankan jenazah. Pertama sekali, tali disusun mengikut ukuran ketinggian jenazah. Seterusnya, bentangkan kain kafan di atas tali yang telah disusunkan sebentar tadi. Kain tersebut memerlukan 3 atau 5 lapisan termasuk pakaian seperti contoh, 4 lapisan pertama kain yang penuh melebihi kaki dan lapisan terakhir ialah pakaian mayat. Kemudian, taburkan serbuk cendana, kapur barus dan air mawar pada setiap lapisan kain kafan. Letakkan kapas yang ditabur serbuk cendana sebagai cawat. Seterusnya, mayat diletakkan di atas kain kafan dalam posisi menelentang dan tangan kanannya di atas tangan kirinya.
Mulakan dengan membungkus jenazah bermula daripada sebelah kiri, kemudian sebelah kanan, selapis demi selapis, dan barulah jenazah diikat dengan tali tadi. Selepas itu, ikat hujung kaki jenazah dengan kemas menggunakan tali seperti gambar yang telah ditunjukkan tersebut. Kemudian, semua tali pengikat mayat kecuali kepala disimpul dengan simpulan yang boleh dibuka di sebelah kiri, manakala bahagian kemaluannya disimpul di bahagian tengah-tengah. Sebelum muka jenazah ditutup, waris digalakkan untuk memberi kucupan terakhir. Selepas kucupan terakhir, kepala jenazah ditutup bermula sebelah kiri selapis demi selapis. Akhir sekali, ikat hujung kepala jenazah dengan kemas menggunakan tali seperti gambar yang ditunjukkan. Tata cara solat jenazah. Rukun bagi solat jenazah ini ada 7 perkara, iaitu: pertama, berdiri betul jika mampu; yang kedua, niat mendirikan solat jenazah; yang ketiga, 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Takbir pertama dimulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian, takbir kedua pula membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, takbir ketiga membaca doa bagi jenazah. Bacaannya adalah seperti yang telah dipaparkan. Akhir sekali, takbir yang keempat membaca doa bagi jenazah dan memberikan salam. Selesai solat jenazah, hendaklah membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Tahlil. Doa tahlil adalah seperti berikut. Adab pengebumian jenazah. Ukuran liang lahat tiada penetapan khusus, tetapi perlulah cukup untuk menutup bau mayat dan tidak dapat digali oleh binatang buas. Kedalaman lubang kubur lebih kurang 4,5 hasta dan lebarnya sekadar termuat mayat. Jika tanah perkuburan itu keras, disunatkan memakai lubang liang lahat, iaitu digali di bawah kubur sebelah kiblat, kemudian ditutup dengan papan dan sebagainya seperti gambar berikut. Sebaliknya, kalau tanah perkuburan lembut dan mudah runtuh, maka digalakkan dibuat lubang tengah, iaitu lubang kecil di tengah-tengah kubur sekadar termuat mayat, seperti raja berikut. Tata cara menguburkan mayat adalah: yang pertama, apabila jenazah sampai di tanah perkuburan, letakkan di arah kaki kubur. Yang kedua, mengangkat mayat dengan perlahan dan lemah lembut. Yang ketiga, miringkan mayat ke sebelah kanan dan mukanya menghadap kiblat. Yang keempat, jika mayat itu perempuan, hendaklah ditutupi dengan kain. Yang kelima, sambil mengangkat mayat ke kubur, disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, masukkan mayat dari arah kaki kubur dengan mendahulukan kepala. Yang ketujuh, buka tali ikatan mayat. Yang ke-8, bukakan kain pada muka mayat. Yang ke-9, hendaklah dimasukkan 3 kepal diikuti dengan bacaan-bacaannya seperti raja berikut. Yang ke-10, tutup lubang kubur dengan papan dan mulakan menimbus dengan tanah. Yang ke-11, hendaklah menandai kubur dengan batu nisan atau sebagainya di sebelah kepala mayat dan letakkan batu kecil-kecil di sebelah kubur. Yang ke-12, disunatkan untuk meletakkan pelepah yang basah dan menyiram kubur dengan air. Dan terakhir sekali, disunatkan membaca talqin. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Moga bermanfaat.